Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini adalah hari yang mana kita berusaha untuk ataupun kembali untuk meremajakan program istimak kita ni. Program istimak ini memang dah lama berjalan. Ustaz Abdul Kadir mengajar dah berapa tahun ya? Dah 7 tahun. Sejak awal saya datang dahulu, memang kita mencadangkan ataupun berusaha mewujudkan majlis ini sebagai satu tempat di mana menjadi pengajian kepada mereka yang ada ruang masa pada hari Jumaat pagi seperti ini di negeri Perlis, juga negeri-negeri jiran kita yang terutamanya yang mereka bercuti pada hari Jumaat. Dan alhamdulillah ada sambutan yang baik. Cuma dah lama kita nak segarkan ia kembali. Saya sering awalnya saya terlibat, cumanya oleh kerana banyak dengan kekangan masa, tapi ustaz-ustaz kita mengajar. Ustaz Abdul Kadir mengajar tadi fiqh sunnah, dan sebelumnya sebelah pagi ada kelas ataupun pengajian tajwid, dan juga ada sesi untuk tafsir pada sesi yang akhirnya tafsir. Jadi ini adalah struktur ataupun susunan program ini bagi setiap minggu. Maka saya berkempen untuk semua hadir. Dan saya sendiri insya-Allah akan cuba untuk berusaha untuk ada slot di dalam istimak ini pagi Jumaat, supaya menjadi majlis yang mana dimakmurkan pada hari Jumaat, tempat orang kita mengaji. Cumanya kadang-kadang dia jadi, bukan kadang-kadang lah, bukan semua keadaan. Hari Jumaat pagi ni dia kata orang pencen mengaji. Tapi tak semesti demikian. Orang yang ada ruang masa, mereka boleh hadir pengajian. Slot sekarang ni ialah slot tentang tafsir. Saya rasa penceramah ataupun pengkuliah ni memang dah ada slot dia. Cuma saya taklah nak sambung yang dia punya. Saya nak sebut beberapa perkara berhubung dengan tafsir ini yang boleh untuk kita kongsi bersama sebelum kita menutup majlis pada hari ini. Kita semua, saya juga tuan-tuan, kalau kita tanya secara teorinya, apakah kitab utama dalam hidup kita? Apa dia? Buku utama hidup kita? Al-Quran. Walaupun mungkin buku lain lebih kita baca pada Quran. Semua orang Islam akan jawab, rujukan saya Quran. Walaupun sebahagian tu mungkin Quran peribadi pun dia tak ada. Quran terjemahan dia tak boleh bahasa Arab. Kan? Dia pun tak boleh faham semua ayat-ayat itu, dia pun tak ada. Tapi of course lah jawapan yang skemanya, apa kitab kita yang utama? Al-Quran. Apa kitab yang patut kita baca setiap hari? Ialah Al-Quran. Walaupun sering kali juga kita tak baca setiap hari. Dan inilah perkara yang pertama untuk kita koreksi, kita muhasabah diri kita berhubung dengan kitab Allah Azza wa Jalla, iaitu Al-Quran. Al-Quran bukan saja untuk dibaca, tetapi untuk difahami, tadabbur. Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quran sebagai satu titah perintahnya untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Maka sebab itu kita perlukan kuliah tafsir yang memang mengajar tafsir. Tafsir yang memang
mengangkat Al-Quran. Saya suka dengan apa yang Syekh Qutb rahimahullah sebut. Walaupun sebahagian orang tak bersetuju dengan Syekh Qutb dalam beberapa. Tak apa, bukan semua orang perfect. Syekh Qutb kata, masa kecil aku mendengar Al-Quran dibaca oleh ibuku. Ia begitu indah. Bila bertingkat besar, aku mendengar Quran melalui radio dibaca oleh qari. Aku terbayang dengan segala gambaran perbandingan Quran yang indah. Apabila aku mula masuk kelas, aku mendengar Quran ditafsirkan oleh guru. Keindahan Quran itu mula hilang. Ia tak seperti yang aku dengar. Rentitan itu beliau menulis fi dhilalil Quran bagi mengekalkan tafsir dengan keindahan Al-Quran. Kenapa? Kerana sering kali bila tafsir berlaku, yang dibawa ke dalam tafsir itu bukan misi Al-Quran. Itu yang kadang-kadang ada hadis-hadis yang palsu, ada cerita Israiliyat. Ini selalu saya sebut contoh. Cerita Nabi Nuh dalam Quran indah. Ada surah Nuh. Tapi bila mari kepada tafsir yang tak kena-mengena, kayu koka buat perahu Nabi Nuh. Panjang dia berapa? Siapa pergi buang air besar atas tu? Orang buta jatuh kemudian celik balik. Macam-macam. Luqman indah di dalam tafsir. Kerana Quran tidak pergi kepada perkara-perkara yang tidak memberikan banyak faedah kepada pembaca. Ia pergi kepada trust. Ia mengetuk hati dan minda orang-orang yang membacanya. Tapi bila mari kepada tafsir, saya bukan kata salah maklumat itu, tapi dia bawa kita kepada alam yang jauh. Luqman seorang yang hitam, bibir mulut tebal, orang dia rendah, kaki dia lebar. Tak apalah sebagai maklumat tu anak saudara Nabi Ayub dan seumpama. Tetapi ia membawa kita kepada sesuatu yang tidak sangat menyentuh seperti mana Al-Quran kehendaki. Buku-buku tafsir banyak. Ini juga hikmah. Apabila Allah Azza wa Jalla jadikan nabinya nabi tafsir, ni kita ada Profesor Dr. Luqman daripada Kuibs. Ni saya bercakap tafsir, dia pakar tafsir, dia PhD di Universiti Madinah, memang di dalam bidang Quran tafsir. Ayat-ayat yang Nabi tafsir mungkin tidak lebih daripada 350. Betul tak? Yang diriwayatkan daripada Nabi itu pun bercampur, yang merupakan tafsir Nabi secara qaul. Secara amali cerita lain. Secara qaul ni Nabi tafsir tak banyak. 300 lebih mungkin kalau kita nak impun riwayat. Itu pun mungkin bila kita tapis dan seumpamanya mungkin tidak banyak lagi yang tinggal yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tafsir semua Al-Quran, tak ada ulama tafsir boleh tulis kitab tafsir dah. Tak apa pun tak berani. Nabi dah tulis kitab tafsir. Siapa nak tulis? Tetapi oleh kerana Nabi SAW tak ada kitab tafsir, ramai mufassirin lahir sepanjang zaman. Sejak dari kalangan sahabah dahulu, sejak daripada Ibnu Abbas, anak-anak murid dia, Mujahid, Qatadah dan seumpamanya, sampai kepada yang menulis restruktur Syekhul Mufassirin At-Tabari, sampai pada zaman kita, sampai pada Syekh Qutb, sampai zaman ni Ibn Ashur dan ramai yang tafsir. Dan kita boleh membaca seolah-olah digali Al-Quran itu tak habis-habis khazanahnya. Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya Abdullah bin Abbas, Allah redha dia dan bapaknya Abbas. Dia sebut banyak perkara, tapi saya nak sentuh beberapa hal yang disebut oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas,
dalam Quran ni ada benda yang dia katalah tak perlu ditafsir, kena orang dah faham. Pasal dia cakap dalam konteks orang Arab. Orang Arab dah faham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang Arab faham. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ajam. Ajam tak faham. Di situ kita kena ada terjemahan. Terjemahan ni datang apabila orang ajam masuk Islam dan mereka tak faham struktur Arab. Kata Muhammad Khatib, orang Arab juga kemudian apabila bergaul dengan ajam lama, bahasa Arab mereka juga tidak seindah seperti dahulu ataupun tidak sekuat seperti zaman dahulu. Mereka pun kadang-kadang banyak benda mereka perlu dipahamkan balik struktur bahasa Arab tu. Saya hadir kuliah Syekh Hasan Hito, ulama usul mazhab Syafi'i. Dia katalah, saya tak tahu, dia kata susah untuk cari satu orang Arab yang dapat bercakap bahasa Arab sempurna satu jumlah mufidah yang betul pada zaman sekarang. Pasal bahasa telah corrupted. Bahasa Arab tu sendiri. Tonton duk dengar hak duk cakap tu, hak pergi mengaji Mesir ke apa, itu bukan cakap Arab. Cakap Ami hak tak menentu. Dia orang Melayu pun pergi situ bukan boleh cakap Arab, dah balik habaq ana kuis awi hak tu ya dia boleh. Bukan. Dia tak boleh bahasa Arab yang berstruktur, yang merupakan bahasa yang indah itu. Tapi Ibn Abbas bercakap dalam konteks dahulu, kata Ibn Abbas, ada benda yang semua orang faham, orang Arab faham. Orang Arab tak perlu. Sebab tu bila Nabi baca, Nabi bercakap pada Quraisy. Quraisy itu, Quraisy tak pernah tanya Muhammad, kalimat ni makna apa? Tak tanya. Walaupun ada beberapa kalimat yang mungkin Arab tak tahu. Wa faqihatin wa abba, mungkin Arab tak tahu. Abu Bakar tak tahu mana. Omar tanya apa. Tapi semua hampir keseluruhannya Arab faham struktur tu. Sebab itu orang Arab tak Abu Jahal lawan Nabi, Abu Lahab, dia tak pernah tanya Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Apa Muhammad ala arsy istawa? Kerana Arab faham. Arab faham. Padahal mereka musuh. Yang ni Arab faham semua. Ada kalimat yang Arab pun tak berapa faham. Disebabkan bangsa, bahasa yang digunakan, Quran dengan laras bahasa yang tinggi. Contohnya, kalimah fatir. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati. Fatir ni, kata Ibn Abbas lah. Aku tak tahu perkataan fatir makna apa. Arab tak guna fatir. Quraisy, bukan Arab. Quraisy tak guna fatir. Quraisy guna badi'. Sehingga dia kata, aku mendengar dua orang daripada kabilah Tai, apa nama, Adi bin Hatim At-Tai. Tai itu, Tai ni kabilah daripada Yaman. Dia pun bertengkar tentang telaga. Ana alladhi hafartu. Aku yang korek telaga tu. Ana alladhi fatartu. Aku yang fatart. Jadi fatar pada Arab maksudnya aku yang mulakan dia. Oh. Yaman guna. Quraisy baru Ibn Abbas tangkap mana fatir di situ. Ni saya nak cerita sikitlah tentang konteks bahasa dan seumpama. Tetapi secara umumnya orang Arab majoriti ayat dia faham. Kita bila lama zaman Nabi ialah zaman kekuatan bahasa. Tentu kena tahu di zaman kekuatan bahasa. Sepanjang kita baca Quran cabar orang Arab untuk buat apa? Musuh-musuh Quran apa? Supaya datangkan satu surah. Kan?
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu ragu apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min misli. Wa mari satu surah yang macam tu. Tuan-tuan tengok Quraisy buat macam-macam. Quraisy perang dengan Nabi, merancang, berpakat, cari ahli kitab. Semua Quraisy buat. Tapi sebenarnya ada satu benda yang Quraisy boleh buat, tak susah. Buat satu surah ya. Bila Quraisy kalau berjaya buat satu surah, berarti dia telah challenge Nabi. Satu surah kalau ikut surah paling pendek, surah apa? Inna a'tainakal kautsar. Quraisy buat yang tu je lah. Buat apa nak tumpah darah, perang, kena pergi pakat, hantar wakil pergi jumpa Najasyi, pergi pakat dengan Quraisy. Payah punya cerita. Macam kita lah kanan. Orang petikai kita satu bab. Misalnya, orang tuduh kita buat satu kesalahan. Kita nak patah balik hujah dia, kita buktikan bahawa kita tak buat yang tu. Tapi kita pergi jalan salah. Kita kata, hang nak tuduh aku, pok hang dulu pun teruk. Hang nak tuduh aku dulu, bini hang pun teruk. Payah. Itu tidak menafikan apa yang dia tuduh kita. Kita duk pergi kait dia lah, duk pergi kait kawan dia lah. Buat apa? Dia challenge, Quran challenge, datangkan satu surah. Tak payah hampa kalut nak pergi perang bawa senjata. Lambatlah lawan Muhammad. Artinya apa, nak bunuh dia? Kalau hampa dapat datangkan, kalau kamu dapat datangkan satu surah, challenge accepted. Challenge telah diterima. Ini yang Quraisy tak boleh buat. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu tak boleh, kamu tak buat dan sememangnya kamu tak akan boleh buat. Inilah Quran yang kita duk belajar ni. Apa yang menyebabkan Arab boleh baca pada zaman kegemilangan bahasa? Ada suq, majaz, unqal. Ni pasar-pasar puisi syair Arab. Buatlah satu surah. Mereka tak boleh buat. Sebab itu bila kita baca tafsir, kita akan sentiasa melihat keagungan mukjizat Nabi SAW. Kalau orang tanya, saya selalu sebut ini daripada dulu. Kalau orang tanya, apa mukjizat Nabi Musa? Kalau kita tanya orang Yahudi, apa mukjizat Nabi Musa? Kita sendiri pun tahu apa mukjizat Nabi Musa. Tuan-tuan tengok filem hak dia orang keluar Nabi Musa. Masalah temberang lah sikit kan. Tapi dia ambil daripada buku-buku lama. Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat dia lah kan. Dia pukul apa? Laut terbelah. Dia pukul batu je dia, fan fajarat minhu 12 aina. Tapi kalau orang kita tanya Yahudi, mana mukjizat Musa untuk kita tengok supaya kita dapat beriman dengan apa yang Musa ajar? Dia hanya ada cerita. Kita tidak boleh tengok. Yang boleh tengok orang pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Mana mukjizat Isa? Menghidupkan yang mati dengan izin Allah, menyembuhkan yang sopak dengan izin Allah, mencelikkan yang buta dengan izin Allah. Mana mukjizat Isa? Dulu dulu ia berlaku. Mana mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa mukjizat Nabi Muhammad? Apa mukjizat Nabi Muhammad? Quran tu. Dan Quran itu masih lagi produce, membuktikan mukjizatnya. Saya buat contoh lah. Contoh.
Tafsir lama dan baru. Ni ustaz-ustaz pakar tafsir ada. Quran cerita tentang Firaun. Apa juga kata? Fama bakat alaihimus sama wal ard wa ma kanu munzarin. Tidaklah langit dan bumi menangis ke atas mereka. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Tidaklah langit dan bumi menangis. Wa ma kanu munzarin, dan tidak juga mereka ditunggu, diberi ruang masa. Kita baca tafsir-tafsir dulu, hebat. Kata tafsir dulu, langit bumi tak akan menangis kerana Firaun bukan orang soleh. Itu menunjukkan jika orang soleh mati, langit dan bumi menangis. Mereka buat contoh hadis Bukhari. Ihtazza al-arsh li mauti Sa'ad bin Mu'adh. Bergegar arash kerana kematian Sa'ad bin Mu'adh. Kerana salih. Dan beriwayat Imam Ahmad, dia kata, min farhir Rabb Azza wa Jalla, kerana Tuhan bergembira dengan kedatangan, seolah dengan maut kedatangan dia. Jadi mereka kata, maksudnya Firaun mati, langit dan bumi tak menangis kerana dia orang jahat. Itu tafsir dulu. Tapi apabila orang boleh membaca tulisan-tulisan di piramid Firaun, bila kematian Firaun, dalam tulisan tu ditulis mengiringi jenazah ataupun mayat Firaun ialah langit menangisi kematianmu, demikian juga bumi. Ini baru dibaca apabila manusia dapat pecah kod tu. Jadi Quran 1400 tahun dulu, ketika tak siapa pecah kod ini, Quran kata fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit dan bumi tidak menangis. Siapa zaman dulu? Tidak Tabari mengetahuinya, tidak Ibn Katsir Al-Qurtubi mengetahuinya, bukan kerana kekurangan ilmu, kerana orang tak baca lagi kod tu. Rupanya Firaun bila dia mati, memang dia tulis mengiringi jenazah dia itu, mayat dia itu, ditulis di keliling dia, langit dan bumi menangisi kematianmu. Kalau Quran bukan daripada Allah, tak ada siapa tahu hal ni. Tafsir dulu tu tak salah. Tapi bila berlaku perkembangan zaman, ia memberikan satu makna baru. Itu yang dikatakan i'jaz, mukjizat, yang sentiasa. Baru ni saya baca satu artikel, saya tak tahu ni kena apa, confirm, saintis lah kena confirm. Dulu dari segi struktur bahasa, umpamanya, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu untuk buat misal seperti nyamuk ataupun fama fawqaha, maksud apa yang fawqaha lebih daripada nyamuk. Itulah kesemua tafsir dahulu, itulah kita faham apa yang lebih daripada nyamuk, lalat ke apa binatang lain ke. Allah tak malu untuk buat. Allah pencipta. Kerana nyamuk ataupun lebih dia kena fauq, atas, fauqahu, di atas dia, fauqi, di atas aku, fauqal jabal, fauqal bait, fauq, di atas, lebih kepada sesuatu yang attach, sesuatu yang tersentuh dengan satu benda, fauq, fauqal qanun, di atas undang-undang.
Atas boleh maksud lebih pada tu, atas boleh maksud atas betul lah. Tapi kata sebagian research, rupanya di atas nyamuk yang kecil itu ada lagi haiwan lain yang lebih kecil daripada nyamuk, yang duduk di belakang nyamuk. Allah kata, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan fama fawqah ma ba'udatan fama fawqah. Apa yang di atasnya, maksud atas nyamuk tu lah, bukan sekecil banyak, lebih tu kecil pada tu, Allah boleh buat misal. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita ni zaman ni 100 tahun lagi, 200 tahun lagi orang baca Quran sentiasa ada perkara yang tak dipahami oleh orang dahulu difahami oleh orang kemudian. Itu mukjizat Quran. Apa mukjizat Muhammad? Quran. Ini menafikan tabiat sebahagian orang. Syekh Muhammad Hassan Shurab dia sebut, dia kata sebahagian orang ni dia tak lupa happy Quran, seolah-olah Quran ialah mukjizat Nabi yang terbesar. Dia nak cari mukjizat lain. Dia kalau kata Quran tak, dia buat, sebab tu timbul cerita apabila Nabi lahir terpadam api. Dia cari cerita-cerita mukjizat lain. Bukan kita nafi sebahagiannya sabit, tapi dia cari mukjizat yang lain untuk dijadikan modal untuk dia bercakap supaya orang kagum. Mukjizat lain tu mungkin telah berlaku, Nabi belah bulan, berlaku pada zaman Nabi dan orang zaman itu yang melihatnya. Tetapi Quran sampai hari ini. Sebab tu kita penting majlis tafsir Quran ini. Tafsir Quran yang mengangkat iman kita. Okey, ini dua bahagian dan sebelum tu saya nak sebut satu bahagian. Cumanya semalam saya sebut kat sahabat-sahabat, membaca Quran ini, Quran ini nurun, hudan, petunjuk, cahaya. Tadi Ustaz Kadir sebut tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semalam saya sebut orang tentang Ibn Taimiyah menyebut tentang orang-orang yang dapat melihat agama apa yang tak dapat dilihat oleh orang biasa. Yang Ibn Taimiyah sebut sebagai al-qalbul ma'muru bittaqwa. Jantung hati yang makmur dengan takwa. Ini yang orang sufi sebut kasyaf. Apa lagi? Karamah dan seumpama. Ibn Taimiyah menggunakan hal yang sama. Dia kata ketakwaan itu akan membolehkan kita melihat perkara agama apa yang tak dipahami oleh orang lain. Afwahus salihin, afwahul muti'in, mulut orang-orang yang taat, kata Umar. Fa innahum yanzuruna binurillah, kerana mereka melihat dengan cahaya Allah. Kita nak cerita wali ke apa semua ni panjang cerita, tapi Quran bagi satu benda kat kita untuk kita faham Quran. Ni makcik-makcik di belakang ni dengan kita semua hak mengaji tafsir ayat yang kita mengaji, mungkin kita tak boleh bahasa Arab sangat ke apa sebahagian, tapi dia baca. Tapi Quran kata apa? Tuan-tuan baca apa? Tidur malam kita tahajud, apa gesaan Quran? Surah apa yang gesar supaya kita tahajud? Banyaklah surah kan, tapi salah satunya ialah apa Quran kata Al-Muzammil? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili ya ashaddu wat'an wa aqwa muqila inna laka fin nahari sabhan tawilan. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun malam melainkan sedikit. Maka sebahagian yang kau memang perlu tidur, malam ada perlu tidur,
Ada orang malam dia tak tidur, dia buat kerja apa tau, tengok handphone sampai tak tidur. Tuan-tuan dalam sini tak ada lah kan. Kadang-kadang ada orang malam dia bersembang. Kita pun kadang-kadang nak pergi bersembang ni agak-agak lah kan. Tengok-tengok pukul 12 ke apa, mau berhenti lah bersembang ni kan. Allah kata, qumil laila illa qalil nisfahu aw inqus minhu, separuh atau kurang daripada separuh. 1/3 kurang daripada separuh. Ikut-ikut dia kata separuh tu ibadat. Atau kurang daripada nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi, ataupun tambah. Warattilil qur'ana tartila, dan kamu baca Al-Quran secara tartil, secara elok, pelan-pelan baca masa malam tu. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan mencampakkan padamu, yakni pada Muhammad, qawlan thaqila. Apa qawlan thaqila? Quran. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Kerana malam ni lebih menyentuh perasaan dan lebih betul bacaan kita. Sebab tu baca Quran waktu malam. Siapa yang hafal, cuba kuatkan balik hafalan dia masa malam Quran. Kalau taklah fuqaha kata, saya kata, bila kita tak ingat ni, tak Quran di depan tu, di atas qaul boleh baca Quran semasa solat untuk bagi yang tak ingat. Tak Quran, mushaf tu baca, khatam Quran. Siapa yang melazimi qiyamul lail, dia akan khatam Quran setahun berapa kali dia akan khatam. Kita beli macam-macam, bukan saya kempen, beli pi lah mana mushaf besar-besar tu kat makcik-makcik mata tak nampak. Orang tutup je baca Quran. Asyaddu wat'an wa aqwa muqila, lebih terkesan bila baca Quran pada waktu malam. Sebab Allah kata, Nabi yang sentiasa ingat Allah, inna laka fin nahari sabhan tawila, engkau pada waktu siang sibuk sabahat, masa macam kerja nak buat. Waktu kita sembahyang siang ni kadang-kadang macam tu lah. Bukan kata boleh tak khusyuk, tapi macam tu lah, sibuk. Duk tengah sembahyang, duk teringat lagi nak patah balik buat kerja pula. Tapi malam tak ada. Tak payahlah buat rakaman malam, saya sembahyang malam ni. Bubuh dalam Instagram pula. Tu tak ada kerja. Tapi saya nak sentuh, kenapa? Kena pentingnya tadabbur Quran. Sebelum saya akan buka sesi, saya nak sentuh apa hal. Tuan-tuan, masalah umat Islam bukan kita tak ada Quran. Zaman dulu tak ada musabaqah Quran. Saya dulu masa zaman muda, bukan saya tentang musabaqah ni, tapi kalau orang tu baca hanya nak bertanding, dia tak pernah duk fikir Quran mana apa, dia duk kira macam mana nak penaik lagu, nak turun suara tak mana, nak menang pertandingan. Itu masalah tu. Harap tak ada lah dalam dunia ni. Dulu masa saya muda, umur 20-an lebih, Ustaz Kadir jumpa saya dah, muda-muda tu memang sakan lah, muda-muda ni loose cannon orang putih kata kan. Saya mai ke Perlis, saya pergi masjid tu lah, masjid Ustaz Kadir ni, masjid Titi Gajah. Kubang Gajah, Titi Gajah, masjid Kubang Gajah. Saya ceramah lah masjid tu. Saya kata apa pertandingan Quran muda tu dah. Kerana ceramah saya tu, saya kena ban, tak boleh masuk Perlis. Berapa tahun. Masa tu orang politik ada, dia dengar, dia kata dia ni tak boleh masuk Perlis. Dulu yang cerita lah. Tapi saya nak sebut pada tuan-tuan, ya, apa masalah kita dengan Quran ialah masalah apabila kita gagal ta'amul, berurusan dengan Quran dengan cara yang betul. Saya nak sebut beberapa perkara, kemudian saya done. Yang pertama ialah macam mana cara kita lihat Quran ni.
Quran ada depan kita, macam-macam cara orang lihat. Ada orang memang dia baca Quran, tapi dia duk kira lagu. Syika, Bayati, apa lagu dia semua cara tamana nak bunyi tamana. Kadang-kadang tempat sedih dia baca macam seronok, tempat seronok dia baca macam sedih. Sebab dia tak faham makna. Dia kira itu. Ada orang Quran bagi dia yang penting tangkai. Ayat mana boleh buat penawak, nak gantung. Dia cerita dia Quran juga, tapi Quran yang tolak dia. Itu yang kita lihat, yang daripada dulu saya sebut. Ramai orang di kedai dia gantung ayat Quran, tapi time semayang tak pergi semayang. Ada tak? Ada. Pasal malam pun sama. Itu yang bubuh ayat 1000 dinar. Dia tak penting, kan? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan padanya jalan keluar dan merezekikan dia apa yang dia tak sangka. Dia kata pelekat ayat ni meniaga laku. Dia tak ambil kira apa makna dalam ayat tu. Dia tak ambil kira. Pasal dia kira letak ancai. Itu kita pergi rumah orang kadang-kadang, dia gantung ayat. Dia boleh tanya, ustaz nak tanya, ayat ni dia kata bagus kalau gantung kat pintu. Makna apa? Kita tahu. Quran bagi dia yang tu. Dia tak penting untuk memahami makna. Macam orang baca ayat kursi juga. Dia kata aku baca ayat kursi, jin tak lari pun. Kuat tu jin tu. Orang baca ayat kursi dengan akidah. Dia baca ayat kursi kan dia tak faham apa. Tak ada akidah daripada ayat kursi tu. Bukan saya tak kata ayat tu ada kesan pada makhluk-makhluk ni, tapi demikian manusia. Ini adalah sebab sebahagian orang. Sebahagian orang dia cari dalam Quran isu yang dia mau saja. Dia orang politik, semua dia hafal ayat tentang politiknya. Ayat tentang politik, oh sekarang ni politik dengan Quran ni kekurang sikit ikut. Ayat politik semua dia hafal. Ayat yang nak mengenakan musuh politik dia. Tapi ayat tentang akhlak, ayat tak boleh maki hamun orang, hak ni semua dia tak hafal. Hak ni semua dia tak baca. Dia baca hak tu saja. Dia nak tak malam ceramah dia kita tahulah ayat tu lah orang gelar. Ada orang dia mungkin tentang ekonomi. Dia kira nak cari ayat yang tang mana tang berniaga. Supaya dia pergi ke seminar mana-mana, ayat itulah yang dia ulas. Saya tak kata salah. Tapi saya nak sebut, Salah Fatah Khalidi menyebut bahawasanya ini adalah salah satu sebab kegagalan ta'amul dengan Quran. Setiap orang tidak melihat Quran dalam nazratul kamilah asyamilah, al-kuliyah asyamilah. Melihat Quran dengan kerangka keseluruhan. Quran bukan itu, Quran keseluruhan, Quran lengkap, Quran satu kehidupan. Contoh solat, kita baca Quran. Macam mana tuan-tuan bila kita baca Quran dalam solat? Kita bila baca Quran dalam solat, kita rasa macam mana? Quran bawa kita ke nampi masuk laut. Dia bawa keluar kita laut, dia langkat kita pergi ke langit. Dia bawa mai kita ke darat. Suruh kita tengok alam. Dia bawa kita balik pada zaman Fir'aun. Dia bawa kita tengok Musa. Dia bawa kita pergi Nabi lain. Dia bawa kita zaman cabaran Quraisy. Dia bawa kita sebut. Quran membawa kita mengembara. Dalam satu muka, dua muka. Kita menjadi betul-betul insan yang melihat dunia ini pada segala sisinya. Itu Quran. Quran tak ada tajuk Fir'aun. Bawah semua. Nah. Dicelah cerita syurga, mari cerita Fir'aun. Dicelah cerita Fir'aun, mari. Supaya dia tidak sempitkan kita. Cara kita berinteraksi. Sebab tu sakhsiyah mutakamilah.
Dia membentuk pribadi manusia. Pembaca Quran ni, angle dia tu luas. Tapi kalau satu orang dia kata dia rujuk Quran, dia satu angle tu saja dia tahu. Dia tidak membaca Al-Quran secara keseluruhan. Ataupun dia baca Quran masa mana dia nak pergi ceramah, ya, dia tak baca Quran masa dia solat, dia tak baca Quran masa dia duduk seorang-seorang. Dia tidak baca Quran untuk dia, mungkin dia baca Quran untuk orang. Ini pun ada orang tak? Ayat mana? Saya cukup tak apa suka dengan kawan-kawan lah. Syekh Hana malam ni nak kena ceramah, tajuk ni dia buat bagi. Ayat mana yang sesuai? Bukan salah, tapi dia tak datang. Agenda kita dahulu, kemudian ayat Quran. Quran dahulu, kemudian disusun agenda kita. Syekh Salah kata, tak boleh tengok Quran dengan khalfiyah musbiqah, dengan mempunyai latar sebelum. Saya pilih pandangan ni, saya nak cari ayat Quran yang sesuai dengan pandangan saya. Itu masalah. Kata Syekh Salah Khalidi, masuk dalam Quran dengan otak yang kosong. Kemudian Quran membentuk pemikiran kita, kita keluar dengan pemikiran itu. Bukan saya masuk dalam Quran kerana saya berpandangan macam ni, saya nak cari mana ayat Quran yang sokong saya. Dan inilah yang berlaku pada kebanyakan kita. Walaupun kita baca Quran, gantung Quran di dinding, buat, mungkin berlaku pada saya, berlaku pada tuan-tuan, ayat apa yang boleh sokong aku? Kerana ramai orang, terutama pemimpin, bila dia cakap, wih, baca Quran, jangan main. Tapi Quran bukan hudan, bukan petunjuk kepada dia. Ini satu. Maka dengan itu, ada beberapa hal kita perlu tahu. Saya nak sebut beberapa perkara poin ya. Apa tujuan Quran? Apa tujuan Quran? Kenapa Tuhan bawa Quran? Tuan-tuan ada satu buku, tuan-tuan tak baca lagi. Tuan-tuan kena tahu buku ni dia mau apa? Kita surat, kita dapat surat. Sampai yang kita baca surat tu, kita tahu dia mau apa. Tapi let's say tuan-tuan belum baca surat ni. Dan surat tuan-tuan pun bukan begitu cekap nak baca ni. Saya dah baca ataupun orang lain dah baca. Tuan-tuan mesti tanya, surat dia kata apa, dia mau kita buat apa? Betul tak? Kita tak boleh kata, hang boleh tak bagi makna surat tu macam mana aku mau? Itu yang kita kan. Orang hantar surat kat kita, arahan, hang tolong baca surat tu bagi sama macam mana aku mau. Itu kita buat pada Quran. Tapi yang betul ialah orang yang baca tu dia mesti bagi tahu kita. Katalah makcik-makcik kita ni semua tak ada masa nak baca semua ni, ataupun kalau baca taklah. Apa Quran mau pada kita? Itu soalan kita. Kita dapat rumuskan beberapa benda. Saya dalam sampel ni untuk tuan-tuan catatkan. Yang pertama, Quran datang kepada kita seperti mana yang tuan-tuan baca dalam surah Al-Baqarah yang mula tu pada Alif Lam Mim. Lagi? Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan. Quran adalah petunjuk. Bukan kita tunjuk Quran. Quran adalah petunjuk pada kita. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Quran ini menunjuk pada jalan yang paling tepat. Dia petunjuk kepada kita. Bila kita bawa Quran pergi hadiah pada non-Muslim, bukan kita kata ni buku ni hang baca dia macam-macam ada cerita dalam ni. Sign dah. Kita kena beritahu buku ni kalau kau baca, dia menunjukkan kau bagaimana cara untuk hidup sebagai hamba Tuhan. Itu cerita dia. Saya nak sentuh sikit pasal kita ni dalam mood kemerdekaan ni, pasal tentang ni. Pasal
Ini saya sebut banyak kali lah, tapi saya sebut sekali lagi. Penjajahan, tuan-tuan. Apa beza orang Islam masuk ke dalam satu wilayah dengan orang bukan Islam tawan satu wilayah? Dalam cerita colonization, penjajahan ni, penjajah bila dia pergi satu tempat, dia jajah. Dia mau ketuanan dia mengatasi ketuanan orang asal tanah tu. British buat kat kita, tuan-tuan, penjajah yang teruk ni banyak. Perancis bunuh Algeria berjuta-juta, pancung, bunuh, bakar. Itu penjajah, sentiasa dia angkat ketuanan diri dia, menekan ketuanan rakyat yang asal. Kalaupun dia tak masuk, bila manusia nak kuasai orang lain, dia masuk ke tanah orang, dia buat macam tu. Kalaupun dia tak jajah macam tu, dia akan jajah yang kita panggil jajah fikiran, dijajah kebudayaan. Tuan-tuan, sekarang ni sebahagian orang dia sensitif bila kita sebut. Sebahagian yang kita belajar hatta dalam agama ada pengaruh Yunan dan Greek dan Yunan. Falsafah ni apabila dia masuk ke Judaism, Christianity, falsafah Greek dan Yunan meruntuhkan mereka. Dia masuk, dia ambil tempat cara fikir orang negeri itu. Kadang-kadang dia masuk melalui kebudayaan. Lah ni dulu orang Malaysia tak tahu terang mana kita kuat agama Hindustan korang lah. Dulu semua nak menikah pun nak cari calon muka macam Shah Rukh Khan. Ada, cuba tengok interview. Apa yang diminat Shah Rukh Khan? Tapi dia sekarang Korea. Kan? Korea semua mi pedas Korea pun tiba juga. Tak sedap terang mana tu, tapi Korea dia rasa, weh, kedai Korea. Apa yang menarik Korea pun kita. Orang Korea dia tengok tinggi-tinggi, hidung mancung. Itu Korea yang telah modified dah. Kan? Tapi tak apa lah kan. Tapi itu penjajahan budaya. Semua penjajahan ni dia akan tukar. Daripada ni besok habis Korea ni main Jepun pula, besok main Afrika pula, besok macam tu lah. Dia tak. Penjajah hatta British bukanlah saya puji British secara perbandingan jauh lebih baik daripada penjajah yang lain. Tuan-tuan tengok Belanda jajah Indonesia, orang kata Belanda, orang Melayu kata Belanda minta tanah. Korang ajak Belanda. Tuan-tuan pernah pergi ke Belanda? Tapi ada okey juga kan, Amsterdam. Okey. Tapi yang pentingnya ialah British dia bagi pendidikan sampai kita orang Melayu pergi London dapat apa balik. India at one time rakyat British yang paling banyak ialah berketurunan India. Rakyat di bawah Queen yang paling banyak dalam satu masa India. Sebab UK British conquer India. Dia kira rakyat di bawah, dia sebenarnya subject. Kan? My subject, monarch kata, wahai rakyatku. Tapi India yang cakap orang putih, walaupun Indian English kan, dia pun halau British keluar, walaupun dia pakai undang-undang British. Kenapa orang tak halau orang Islam keluar daripada tanah air mereka bila Islam masuk ke tanah air mereka? Islam menawan, saya sebut Uzbekistan, lain. Uzbekistan, wilayah-wilayah tu semua, lahirnya Al-Bukhari, lahirnya Nasai, At-Tirmidzi, mereka tak pernah merasakan orang Islam sebagai penjajah mereka. Hanya Turki yang Arab rasa penjajah sebab sama-sama Islam, itu kes lain. Tapi Islam bila masuk pada satu wilayah, tak dihalau sebagai menghalau penjajah, bukan kekal kerajaannya. Nabi bila hantar surat kepada maharaja, Nabi hantar macam mana? Bila sebelum peperangan apa? Aslim taslam.
yu'tikallahu ajra marratain. Islamlah nescaya engkau selamat. Aku tak kacau kau kalau kau Islam. Kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, sebab Islam, bila patutnya orang Islam, bila dia pergi menguasai suatu tempat, dia bukan bawa senjata yang utama. Dia menawarkan hidayah. Aku nak ajak kau di atas jalan hidayah. Sama-sama Islam macam kami. Bila kau sama Islam macam kami, kita sama. Maka Abu Hanifah bukan orang Arab. Sibawai bukan orang Arab. Abu Ali Al-Farisi, ni semua jago-jago dalam bahasa, bukan orang Arab. Al-Bukhari bukan orang Arab. An-Nasai bukan Arab. Abu Daud bukan orang Arab. At-Tirmidzi bukan orang Arab. Ibnu Majah bukan orang Arab. Imam Muslim, An-Naisaburi, sebahagian kata orang Arab, sebahagian bukan orang Arab. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab. Nuruddin Az-Zinki bukan orang Arab. Tetapi mereka berada di persada agama. Bilal bin Rabah bukan orang Arab. Tapi semua orang yang nak bang sebut nama Bilal. Kerana agama ini menawarkan hidayah. Kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, kaifa yadkhulul Arabut tarikh? Kata dia, selagi orang Arab tak patah balik masuk ke dalam sejarah dengan pintu yang mereka pernah masuk, iaitu membawa hidayah, membawa risalah, membawa mesej agama, bukan nak bawa ekonomi, mereka takkan berjaya. Orang Arab dahulu, daripada awal saya sebut, ada penyair yang bagus tak? Ada penyair yang bagus. Kalau orang Arab sekadar nak mentambalkan diri mereka dengan bahasa yang baik, zaman Nabi the best language yang orang Arab ada. Tapi mereka gagal menempat ahli-ahli penunggang kuda yang baik pada zaman itu, pemanah-pemanah yang tepat pada zaman itu. Mereka tak dapat membuat tamadun. Mereka hanya dapat membina tamadun apabila mereka ada Quran sebagai mesej. Kami menawarkan hidayah. Misi Quran adalah hidayah. Misi Quran. Misi inilah yang kita gagal. Yang saya gagal. Bila kita pergi berunding dengan orang kafir, saya nak cerita apa kelebihan ni, saya tak ada perasaan. Saya nak menawarkan hidayah pada awak. Krisis dalam semua diri kita ni. Penceramah-penceramah, hatta kita ada kerendahan diri di dalam berdialog dengan mereka. Ini yang pertama. Kedua, kita gagal faham bahawa Quran dia bukan nak buat tokoh ekonomi. Bukan salah itu tokoh ekonomi. Tokoh politik Islam. Quran dia datang untuk membentuk kita Muslim yang kamil, Muslim yang cukup. Kita semua, dalam politik kita Islam, dalam ekonomi kita Islam, dalam pidato kita Islam, kita Islam semua. Yang tu Quran mau. Ada beberapa tokoh cakap tentang ekonomi, maka tidak setuju tentang, saya nanti tadi ahli ekonomi dia komplain saya, tapi saya nak sebutlah. Perbankan umpamanya. Bila kita bubuh Islamic, sometimes feel like, is that really Islamic? Betul ke Islamic Beban dia tu macam sama. Mungkin di segi akad dan seumpamanya, yalah, itulah kaedah pun banyak perbincangan tentang al-ibrah dengan alfaz dan mabani ataupun dengan ma'ani kan. Tapi produk akhirnya tu secara akad Islami, secara kesan terbeban sama. Walaupun adalah kelebihan-kelebihan dia, saya tak generalkan ucapan saya. Sebab tu sebagian tokoh dia kata, there is no Islamic finance atau Islamic economy. Ini pendapat dia apa? Yang adalah Islamic ethic. Etika yang Islam. Bila kita pergi kepada satu tempat yang dikatakan bank ataupun ni Islam, apa dia menunjukkan Islam? Islam tu tengok ya Quran di dinding.
Kita lah kan, macam itu saya kata kita pergi kedai yang Islami, hak cedok dia pakai kepiah, masa nak makan dengar dia baca ayat Quran. Itukah yang Islami? Ataupun makanan dia tu bersih, tidak membahayakan, kualiti dia baik. Bila Islam dalam bentuk form yang sebahagian tu, ini ada kegagalan kata saya salah memahami Quran. Yang berikutnya ialah Quran kata dia datang untuk membentuk mujtama Islam. Dia bukan datang untuk membentuk ni hang Islam seorang-seorang. Aku mengaji Quran, aku yang lain aku tak peduli. Aku depa nak jadi apa depa punya hal lah. Yang penting kita sudah. Quran tak. Quran paling simple. Selalu surah yang kita pendek yang kita hafal apa dah? Wal asr. Lagi? Innal insan illa alladhina amanu. Kecuali orang yang semua manusia fi khusrin dalam kerugian illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman. Lagi? Wa amilus salihat. Iman tak cukup, kena amal tak cukup. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bi, kena berpesan dengan yang benar, berpesan dengan yang, maksud saya kena pesan kat dia, dia kena pesan kat saya. Quran membentuk mujtama Islami. Ini mesej yang dia kata orang tak faham tentang Quran. Satu lagi perkara yang mesti kita faham, kata dia, Quran, ini paling susah. Quran mengajak kita bertembung dengan jahiliah. We have to fight. Tidak taat pada jahiliah. Fala tuti'il kafirin. Jangan kamu taat kepada orang kafir. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Dia yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas semua agama yang lain. Ini yang kita tak mahu cakap banyak, takut orang tuduh kita teroris. Dan takut orang kata kita ekstremis. Kita kata Islam mesti menang. Islam mesti di atas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dulu selalu orang cakap Islam yang tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada dia. Dia kata, tak boleh lah cakap macam tu. Kita semua sama lah. Tak boleh lah nak kacau-kacau orang. Kita tak kacau, tapi sentiasa bila kita berdiri, Islam saya lebih tinggi daripada awak. Tak apalah awak percaya sebaliknya. Tapi saya dalam diri saya mempercayai ini adalah dinul haq, agama yang benar. Agama awak sesat. Kafir agama awak. Saya bermuamalah dengan cara yang baik, berusaha dengan cara yang baik. It's okay, itu kita buat. Quran pun suruh. Tapi saya tak akan rasa bahawasanya kita agama lebih kurang sama. Dia pun Tuhan juga. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, tidak diterima daripada dia. Ma'rakah ni, kata Salah Khalidi, kalau orang Palestin dia kata ma'rakatul wujud laisa ma'rakatil hudud. Peperangan yang wujud, memang wujud, bukan kena peperangan sempadan. Peperangan yang sentiasa wujud. Muslim memerangi syaitan dan memerangi kesesatan dan kekufuran. Bukan mesti perang bunuh dia, tapi bertembung. Saya tidak mungkin pada satu masa ataupun pada mana-mana masa menyatakan agama saya sama standard dengan agama dia. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Untuk dimenangkan, dizahirkan di atas agama keseluruhannya. Kata Salah Khalidi, orang yang baca Quran yang sebenar akan tahu makna ini. Tapi oleh kerana kita baca Quran tu, kita lah, termasuk saya lah, kita tak sampai kepada maka Quran itu tidak hidup dalam diri kita seperti mana ia hidup di dalam diri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu alam, itu sajalah yang saya teringat nak sampai begini dalam keadaan kalut-kalut ni. Tuan-tuan faham tak tahu?
Ha? Kasih seorang-seorang nak syok ni. Saya pun tadi pagi tadi Bang Kimai, depa kata suruh sambung tafsir Hat baca pagi ni. Saya kata saya nak sambung dah tengah dah. Tak apalah, saya cakap secara umum macam ni lah. Harap-harap tuan-tuan dapat manfaat lah juga kot lah. Benda apa yang terlintas dalam kepala saya, duduk dalam kereta saya tulis sikit, adalah 2-3 benda nak cakap. Jadi mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Azza wa Jalla. Saya dengan ini mengharapkan tuan-tuan semua, bantuan tuan-tuan, kita memakmurkan ijtima' ni. Mai bawa Quran tafsir, bawa Quran terjemahan untuk sama-sama kita baca satu persatu. Hari ini saya tak ni lah, tapi bila sampai ni. Dan kita juga ada buah kitab yang mungkin kita akan baca. Mungkin kita juga akan launch nanti kitab Zadul Mustaqni' di sini, yang mana telah Jabatan Mufti telah terjemahkan dengan buat beberapa ulasan di dalam bentuk jawi lama bagi membolehkan kitab-kitab turas dibaca di dalam negeri ini. Dengan itu habis dah Ustaz? Dah sampai cukup pukul 11 ni. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.